Okey, Assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat semua Okey, hari ni Abang Wan ber-MD lagi di ladang kelapa sawit ditemani dengan Abang Ilan. Okey, hari ni Abang Wan nak bagi tips dan juga cara-cara mencari pot rahsia di kebun kelapa sawit Ini kita bagi ilmu sikit kepada yang mana-mana yang nak ber-MD pot rilik tapi tak tahu macam mana nak cari tempat-tempat di dalam ladang kelapa sawit yang ada barang lah, kemungkinan ada barang. Okey, dalam video kali ini Abang Wan akan kongsikan pengalaman Abang Wan mencari barang-barang rilik di dalam kebun kelapa sawit selalunya. Okey, buat pengetahuan semua mungkin dahulu dalam kelapa sawit tu, kebun kelapa sawit mungkin ada penempatan lama ataupun rumah-rumah lama lah. Okey, apabila sekian lama ditinggalkan, jadinya memang kita akan jumpalah runtuhan rumah ke, kayu ke, papan semua tak akan jumpa, akan mereput dimakan tanah lah. Okey, kebanyakan kelapa sawit yang ditanam sekarang ni, dulunya ada rumah, kebanyakan rumah ni yang kena banjir ke ataupun tempat jauh daripada tempat orang, semua akan berpindah ke jalan besar lah. Dulu orang akan buat rumah di tepi sungai, di tepi laut, di penempatan-penempatannya yang ada kampung-kampung lama. Jadi sekarang ni kebanyakan akan berpindah ke jalan besar. Jadi penempatan ni lama-lama ditubuhi semak samun, jadinya runtuhan semua dah hilang. Yang tinggal adalah ladang kelapa sawit lah. Dalam video ni Abang akan ajar cara-cara untuk mencari tanda-tanda barang-barang yang ada di dalam kebun kelapa sawit lah, tempat berpotensi untuk kita MD di dalam ladang kelapa sawit. Okey, baik, jom kita, tapi kena tengoklah video ni sampai habis, jangan tak tengok pula. Okey, baik, jangan skip Okey, baik, masih. Okey, ini adalah hasil Abang Wan bersama Abang Ilan. Okey, Abang Ilan ni pun hotel lama ni. Ni nama ni Abang Ilan Eagle Eyes. Okey, ni Abang Ilan dapat apa? Kerongsang kerongsang lama. Okey, ini antara hasil Abang Ilan lah. Okey, kita boleh tengok ni suasana ladang kelapa sawit. Okey, dia mesin apa pun kita guna tak kisah. Yang penting kita tahu kedudukan tempat berada barang-barang yang kemungkinan ada di dalam ladang kelapa sawit. Kita boleh tengoklah petanda-petanda khusus untuk kita mencari barang-barang di pot ladang kelapa sawit lah. Ni hasil Abang Iwan Okey, mantap, terbaik. Mantap. Okey, Abang Iwan akan bercerita sikitlah sedikit tentang pencarian di dalam ladang kelapa sawit Okey, Abang Iwan ni kiranya dah lama main metal detector. Kita boleh tengoklah tanda-tanda tentang pendudukan sesuatu tempat tu, kita tahu ada barang ke tidak. Okey, first kali yang kita perlu tengok kalau kita nak cari kalau ladang kelapa sawit ke hutan ke apa, kita tengok tembikar Okey, pada zaman dahulu orang akan menggunakan tembikar Cina lah. Bukan ada macam sekarang ni kopal ke, plastik ke apa ke, tak ada, besi pun tak ada. Diorang akan menggunakan seramik seramik Cina lah macam dalam gambar ni. Okey, jadi daripada pecahan tu kita tahu tempat tu ada barang. Okey, kalau kita jumpa satu tempat tu ada pecahan seramik, kita cuba main dekat kawasan radius 100 meter daripada tempat tu, kita pusing, kemungkinan kita akan jumpa tapak rumah Okey, selalunya orang zaman dulu bukannya ada macam indah yang pemungut sampah hari-hari kat rumah kita tu, dulu tak ada. Jadi diorang akan buang sampah tu tepi-tepi rumah. Jadi mungkin masa diorang buang sampah tu, mungkin terbuang koin sekali ke, kadang-kadang terbuang duit ke, ataupun terbuang barang-barang berharga Okey, yang pertama kita kena tengok adalah seramik. Okey, seramik dalam gambar macam inilah. Abang Iwan akan ambil gambar, nanti Abang Iwan akan tunjukkan seramik. Okey, baik. Nanti tip kedua pula kejap lagi. Okey, tanda yang kedua pula adalah kulit kerang. Okey, kalau kita pergi sesuatu kawasan tu, kita tengok ada kulit kerang Okey, jadi kalau zaman dahulu pilihan pemakanan tu tak banyak. Jadinya orang zaman dulu kemungkinan ada makanan kerang ke apa, dia tak boleh lah beli macam ayam kat pasar ke apa, kemungkinan susah lah. Ayam pun mungkin bela ke apa. Jadinya macam tanda-tanda macam kerang tu menunjukkan pendudukan tempat, sesuatu tempat tu ada orang duduk dekat kawasan tu. Jadi kita tengok pada kerang lah. Bila kerang tu berlambak dan juga seramik tu berlambak, bermakna tempat tu kemungkinan ada rumah lama di kawasan sekitar lah. Jadi sama juga radius 100 meter
Kita pusing, kita cari sampailah kita jumpa pot yang ada barang lah. Jadi bila kita jumpa satu pot tu ada kulit kerang, seramik apa semua, jangan pergi tempat lain. Pusing situ, pusing. Kita akan jumpalah sesuatu benda yang baik. Itu cara kedua. Okey, cara ketiga pula. Okey, kita tengok kepada ada satu tumbuhan macam keladi, macam tumbuhan yang macam keladi lah apa benda, nanti abang akan tunjuk gambar dia. Okey, kalau ada tumbuhan macam tu, dia sekeliling satu tempat mengerumun ke apa, bertanda tempat tu dulu ada rumah. Okey, benda ni dulu kemungkinan ada orang tanam. Okey, orang zaman dulu tanam ke apa. Dan kita tengok jugalah kalau tempat tu ada pokok buah ke ataupun pokok, tiba-tiba kita dalam kelapa sawit tu kita jumpa satu pokok mangga besar. Okey, mangga ke ataupun kita jumpa satu macam pokok bunga ke apa benda ke, bermakna tempat tu mungkin ada penempatan lama ataupun rumah lama. Sebab apa, orang zaman dulu pun mungkin pun bercocok tanam juga, bercocok tanam ke, tanam bunga ke, itu sebagai satu hobi lah. Jadi bila satu hobi tu, diorang akan menanam benda tu dekat sekitar rumah lah. Bila rumah tu runtuh ke apa, tapi benda tu tetap ada. Dia ada benih ke apa, dia akan tumbuh lah. Dia akan tumbuh, jadinya kita akan tengok sekeliling tempat tu ada pokok keladi dan juga pokok bunga. Jadi bila ada tempat tu sama juga radius 100 meter, kita pusing, kita akan jumpa pot baik. Okey, mantap. Okey, yang keempat pula. Okey, ada satu apps lah. Apps tu kira peta lama. Okey, yang kita tengok kat sebelah ni. Okey, kita boleh tengok kedudukan peta lama pada tahun 1920. Okey, daripada kedudukan peta lama ni kita akan tahu penempatan lama dekat mana, kawasan lama kat mana. Bila kita pergi tempat tu kita akan tahu. Okey, kalau dulu ada kawasan rumah banyak-banyak yang bentuk persegi ni. Okey, tapi sekarang ni tiba-tiba tak ada. Bermakna tempat tu ada penempatan lama. Jadi kita boleh scan dekat tempat tu lah. Okey, jadi itu sajalah tip daripada Abang Iwan. Yang kelima adalah usaha. Usaha tu tangga kejayaan, kunci kejayaan. Kena berusaha lah. Kalau malas tak dapat lapot. Jadi kita kena rajin nak usaha. InsyaAllah ada hasil macam Abang Iwan punya hasil dekat tepi ni. Okey, terbaik, mantap dan selamat menonton. Terbaik, mantap. Apa tu bang? Nangis ke? Kenapa sedih ni? Jangan sedih. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Sabar bang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.